A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Zaris, Aliria, Muhammad Tuah. Ni orang top 3. Intan Aziz kita ada masalah teknikal ya. Zahra Muhammad Nur, Ji Fazil, terima kasih ya. Insirun Haji Rocky Mabia, ya, Haril Hazri, Zaris dah masuk, Alam Ahmad. Okey, Abdul Rahim, Haji Rahim, Singapura pun dah masuk. Nurani nak pakai laptop tak boleh, ada masalah teknikal. Sabridas ya. Sabridas Zik Matin. Wah, ini jarang ni kan Zik Matin ni. Rohaya ya, Rohaya Mail, Lita Welita, Fauzia Maknaya masuk dan share pada seramai mungkin sahabat kita ya. Jamalia Harun, Harul Hazri, Mokhtar Nordin, Cikgu Mokhtar dah masuk, Mun Maizma dah masuk. Srin Dadamiah, Penang tak salah tu abah ya. Fazilah Salini masuk, Wati Asmawati, Zureda Ismail, terima kasih. Jom like dan share pada semua sahabatnya. Nazmi Ali, Said Imran Arifin, Cikgu Ahmad menulis, ya, Cikgu dah masuk, terima kasih. Alexander Man dah masuk, Kafrizul JB hadir. Dr. Narima pun dah masuk. Siapa lagi? Ya, Cikgu Yunus Muhammad dia pun masuk. Ramai cikgu ni. Nita Azman, Siti Afsakula dah masuk. Terima kasih. Zainab Hassan. Ni semua cikgu pun sebenarnya sebab kita guru kepada anak-anak kita. Suhaida Osman, JB Allen. Ya, good morning to you. Abdul Rahman, Hani Daim dah masuk. Terima kasih Zulkifli Ibrahim. Like dan share. 166 orang dah masuk kelas dah. 106 ya. So Cintaku Mamirus, Nur Hafizah, Muhammad Kamal Rahim, Khadijah Harun dah masuk, Zaitun Hassan ya. Kita kata baru order ya, supplement. Maya Sarah, Nur Arida, Nur Arida Na Anis dah masuk, Mun Maisma, Kamaria Baba ya. Ramai sahabat dah masuk. 177 Yulia ya. Medihah dah masuk, Mariam binti Muhammad, Nurani Musa, Jamila Harun dah sebut tadi, Misa, Alhamdulillah, Asnita, Siti Farus Sapi'i, ya, Maya Sarah, Zakia Khan, Ruhana Zamri, ya, 197, ya, dah masuk kelas. Sabri Das, Perunding RTS Tandok. Tandok dah lama tak nampak ni. Ya, okey. Habibah, Ceduk, Melanggata, Oblang Gata, ya. Cikgu Mokhtar Nordin, Hamidah Hussein, Mat, Muslim, Zurina Maisa, ya, AR Hawa. Dah lebih daripada 223 yang masuk kelas. Tak apalah ya. Tak payah tunggu sebab kita pernah lewat 10 minit tadi sebab FB mungkin ada Rifa Marjan dah masuk. Dia tak bagi tak apa pakai FB Live melalui laptop. Ini melalui handphone. So far alhamdulillah. So, kita masih bercakap tentang tip untuk menabat hati pasangan. Bahagian yang ke-6. Semalam bahagian kelima, Tok Abah berhenti kat nombor 21. Iaitu bentuk suasana rumah tangga yang harmoni, ya, yang aman, yang damai, yang tenang. Susunan, arrangement of the perabot, warna, color, perfume, dan sebagainya. Dan rumah Tok Abah memang baru ada overhaul, ya. Sebab kita pindah anak sulung, pindah daripada bawah ke atas. Tok Abah pindah daripada tingkat atas ke bawah, jadi tak payah naik tangga. Ya, sebenarnya naik tangga tu bagus juga, tapi tak apalah, senang nak makan bersama ya, senang nak main dengan cucu ya. So itulah ya. Syuhada Syakirin dah masuk, terima kasih. Hidayah masuk. Siapa nama? Erin Said, Mak Said ya. Lepas tu Mas Ayu Didizari Zamani Zaju ya, dah masuk. Jaka Utara Sopan. Muhaini Ismail. Ni semua geng-geng baru masuk. Terima kasih. Saidah Idah, Cik Agma Musa dan yang lainnya ya. Muhaini Ismail. So, kita sambung ke tip yang nombor 22. Ini penting ni. Ya, tetapi sebelum tu Tok Abah nak sebut program kita dibawakan oleh webinar komunikasi berkesan di tempat kerja untuk menjadi pekerja yang disayangi bos, rakan sekerja dan orang rawam ataupun pelanggan.
So far dah berpuluh-puluh yang mendaftar. Alhamdulillah. Ya, ada satu syarikat tu menghantar 20 orang melalui HRDF. So mereka just bagi nama senarai peserta dan juga reference dia punya nama kata tu nombor perujukan untuk HRDF, file number dia. So kita buatkan claim untuk mereka. Jadi tak perlu bayar apa-apa kepada kami, tapi kita akan terus berhubung dengan HRDF untuk dapat potongan, ya, pencaruman HRDF yang banyak kilang dan swasta yang telah mencarum. Termasuk kami lah, kami pun mencarum juga ya, kepada HRDF. Kewajiban, ya. Dan tiap-tiap tahun berbilion-bilion dana yang tidak digunakan oleh pencarum HRDF sebab mereka mungkin terlampau sibuk, produktiviti terlampau tinggi, terlupa, terlepas pandang, ya, ataupun kadang tak kisah sebab kata alah, ya, 1% aja. So, padahal 1% untuk berbagai banyak agensi dan syarikat akhirnya berbilion. So gunakan. Ni pun dah bulan 9 hujung, nak masuk bulan 10. So Jebon dah masuk, Mazahari dah masuk, Intan Sumaya dah masuk. Jom, ya, join Tok Abah punya webinar pada 29 bulan 9. Seronok, ya. So cuma RM69 satu pack. Untuk rakaman pun RM69. Tapi kalau nampakkan dua-dua, cuma RM99. Tapi yang penting, it is HRDF compliant. Jadi you all boleh claim melalui HRDF. Just bagi nama reference HRDF. Kita buat everything for you. Cikgu Nazrin lah, kita punya sekretariat, ya. Alright. So seronok sangat. Dan Tok Abah akan share 150 tip bagaimana nak buat bos tak pandang, tak overlook kita. Ramai orang komplain, kenapa bos tak pandang saya? Saya bagi pandangan dalam mesyuarat langsung, dia tak indap. Padahal akhirnya idea saya juga dipakai. Tapi sebab saya tak keluarkan, maka tak dapatlah saya kata tu kredit, ya. Kawan-kawan pun nak ajak makan pun saya macam meja saya macam tak dipandangnya. Orang semua stop kat meja kawan, tapi kat meja saya orang tak singgah. Kenapa, ya? Jadi kita tengok, kita cek di mana kesilapan kita. Mungkin kita punya komunikasi kurang berkesan, ya. Kenapa pula pelanggan, kalau dengan kita banyak sangat komplain, banyak karena dengan staf lain tak ada apa pun, okey je. Tapi dengan kita banyak mengada, banyak songil, kenapa? Ni dia. Kita akan cuba bantu, ya. Kenapa kita kadang extra stres, susah sangat nak berkomunikasi tempat kerja, susah sangat nak campur orang. So jangan kata memang perangai aku begitu. No, we got to change, ya. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang paling banyak beri manfaat kepada orang ramai, seramai mungkin orang, ya. So Zainal Abdul Qadir dah masuk, Rahayu Abdul Wahid, terima kasih. Baik. So tip nombor 21, ini menarik. Ini pun satu peringatan yang sangat relevan untuk bila-bila masa. Elak ulang kesalahan yang sama. Ya, Tok Abah telah mengkaunsul lebih 30,000 pasangan dah. Sejak tahun 70-an sampailah sekarang. Dan ramai pasangan yang komplain, itulah dia ni kan sejak kahwin kan dia memang dengan memancing dia, mancing tu tak apalah, tapi sampai dia 2-3 hari tak balik ke Pantang, ada kawan ajak, ya, satu Malaysia dia pergi, ya, sungai mana, tasik mana dia tak pergi, ya. Jadi sampai anak-anak terabai, isteri terabai sebab gila memancing. Hobi memancing bagus, ya, no problem, tapi patut-patutlah, ya, fikir-fikirlah, ya. Imam Rizal, terima kasih. Long Izzah dah masuk, ya, patut-patut. Irwan Yusof dah masuk. Jangan sampai, ya, pasangan ataupun keluarga rasa terabai. Ya. Tok Abah dulu masa muda-muda gila golf, ya. Masa belajar, ya. Kita tu dia punya green fee cuma $3 masa kat Amerika. So kita Tok Abah pun belajar main golf. Masa summer course tu ada satu kredit, kita belajar secara dengan pakai coach. Wah. So kalau Tok Abah nak pergi main golf, apa buat? Siapkan masak dulu, siapkan buku-buku reference isteri ke apa ke, buat yang patut, ya. Dah siap semua, ready, can I go? Okay, go. Main 2-3 jam, balik sambung khidmat pada keluarga, tak ada masalah. Ya, so mudah-mudahan anda Tok Abah juga sentiasa dirahmati Allah. So jangan ulang, ya, jangan ulang. Ya, tinggalkan kain tak bulat aja depan bilik air, balik stokin dibaling ke mana-mana, ya. Kalau kuih hidung dia khalayak ramai. Ingat cucu Tok Abah Muhammad Aizan. Dia buat apa pun kuih hidung sikit, lepas tu lap di hidung. Ya, padahal tak ada apa-apa pun, tapi dah habit. Umur dia 2 tahun setengah. Tapi kalau umur awak 30 tahun setengah, masih buat kulit hidung dia layak ramai, menyampah lah, fed up lah pasangan depan orang, ya. So ni jangan ulang kesilapan yang menjengkelkan pasangan, yang buat pasangan tak seronok, ya. Kadang-kadang
seseorang itu dibenci oleh bos ataupun keluarga ataupun orang awam ataupun siapa-siapa pun kat rakan sekerja, just because awak ulang satu kesilapan. Awak tak banyak buat silap, tapi satu kesilapan awak ulang-ulang. Contoh, awak rajin, hebat, cemerlang, ya, memang penuh dedikasi, tapi dalam masa seminggu 3 kali lewat. Satu je kesilapan awak, lewat datang kerja. Alasannya macam-macam lah. Nenek ni nikah lah, komuter tayar pancit, ya, macam-macam komuter tayar pancit kau, ya, kurang angin lah, slow lah, accident lah, jam. Kalau kat Kuala Lumpur, kat Kota Kinabalu, kat JB, kalau Penang kau tak jam tu bukan tak normal, jam is normal. Jadi ada benda yang awak boleh berikan sebagai sebab kenapa lewat, ada yang alasan. Sebab kita tak dapat elakkan. Alasan, you got to improve on it. Excuses or reason. I am late because a massive accident. Itu tak dapat dielakkan. Itu sebab. I'm late because I wake up late. Itu alasan. Sebab wake up late, you kena do something about it. Kalau wake up late sekali-sekali dalam setahun, tapi ni setiap minggu 3 kali. Nampak tak? Jangan ulang kesilapan yang sama. Kalau buat typo error, sesekali bos, ni dah every time, kerja dah 15 tahun. Tapi kalau buat surat, mesti ada typo error, paling kurang 7. Tak fed up bos kat awak. Ataupun, awak ada masalah, mesti jumpa bos untuk minta nasihat, tapi tak pernah ada. Cuba fikir, apa cadangan awak untuk selesaikan masalah awak. Saya memang tak ada cadangan apa bos. Bos kan bagi gaji besar. So, bos kena fikirkanlah untuk saya sebab bos gaji besar. Gaji bos 10,000, gaji saya cuma 2,500. So, bos punya, kalau botak-botak pun bos yang patut botak, bukan saya. Jadi bos pun fed up. Muka awak, bak kata orang, sahabat kita orang Hokkien, muka suai. Ya? Datang mesti problem. Fadlan Kamsani datang jumpa aku, mesti problem. Tapi kalau si Beda, nama favourite. Kalau Beda datang, dia datang buat masalah dan ada cadangan solusi. Jadi kalau awak tiap-tiap kali buat kesilapan yang sama, pergi jumpa bos dengan kepala kosong, dengan blank check yang you tak ada langsung cadangan untuk atasi masalah. Because masalah kamu yang lebih arif untuk menangani berbanding bos. Bos mungkin dah buat kerja awak dulu. Tapi sekarang situasi berbeza, ya, pelanggan berbeza, peralatan berbeza, teknologi berbeza. You are in a better state to solve your problem as compared to your bosses yang mungkin telah mengalami perkara yang sama tetapi era berbeza, masa berbeza, teknologi berbeza, ya, kerana pelanggan berbeza. Nampak tak? So salah satu sebab kesilapan dalam menambat hati bos, ya, menambat hati pasangan, ini dah termasuk kisah komunikasi berkesan tempat kerja tadi. Bagaimana menambat pasangan ialah jangan ulang kesalahan yang sama. Ya, makan mesti letak je pinggan ke atas meja, padahal boleh angkat ke sinki. Kau tak cuci pun tolong angkat, kemaskan meja. Susah ke? Bangun tidur. Tok Abah pernah survey tau. Ya, isteri kata, bang, kalau bangun tidur boleh tak, sebab awak yang lewat bangun, boleh tak awak terus kemas, ya? Maaf ya, Tok Abah dulu ke sekolah asrama, pernah masuk pula jadi pasukan pegawai tentera simpanan, ROTU, Reserve Officer Training Unit. So Tok Abah boleh kemaskan Tok Abah punya katil dengan bantal dengan semua tu, dengan selimut yang lipat dalam masa 2 minit. Ya, cantik. Macam hotel 4 bintang. 5 bintang lain sikit lah. Ya, sebab 5 bintang ada bunga, ada itu, ada towel dia buat angsa tu. Tok Abah tak ada masa lah nak buat towel lipat-lipat jadi muka muka angsa macam setanjak, ya. Ya, dan sebagainya. Itu 5 bintang punya hotel. Tok Abah buat dalam masa 2 minit. Tapi itulah dia. Dia tinggalkan hanya semua bersepak. Dia dah bangun lewat. Ya, dah kalang kabut isteri. Ya, isteri pula jenis yang pengemas. So kesilapan yang sama awak ulang. Ya, malas nak kemas tempat tidur. Dan bila Tok Abah survey, adalah sekitar 5% suami di Malaysia yang rajin kemas tempat tidur. 5%. Why not 50%? Why not 100%? Ya, sebab maaf ya, mengemas tempat tidur kalau tak biasa mungkin 3-4 minit. Kalau dah biasa 2 minit. Kadang-kadang kurang daripada 2 minit pun siap. Kemas. Nak tak nak. So please, ya. Jangan ulang kesilapan yang sama. Pasangan memang fed up. So ni kesilapan tip nombor 21. Ya, nombor 22, sorry. Ialah ulang kesalahan yang sama, ya, yang pasangan memang fed up, ya. Okey, yang pasangan benci lah.
Okey, itu tip nombor 22. Seronok ni. Tip nombor 23. Ini pun satu falsafah ya. Ini macam bunyi macam falsafah. Ni Tok Abah ambil daripada cadangan my brother ya, Profesor Zaki. Dia baru bersara jadi dah Dr. Zaki je. Gugur dia punya profesor. Kecuali kalau dapat Profesor Emeritus kekallah sampai meninggal dunia ya. Ifa Anis, terima kasih. Mun Maisman dah sebut tadi. Nurani Misbah dah masuk. Okey, tip nombor 23 ialah jika tak jaga diri kita, kita takkan mampu jaga orang lain. Jika tak sayang diri kita, kita tak mampu sayang orang lain, termasuk pasangan kita. Diri kita pun kita tak sayang, kita sabotage, kita susahkan. Nampak tak? Makan coklat Zai pun dah masuk. Asni Senior ya, dah masuk. Siapa tu? Zulastri JD, lama tak nampak ya. Wagoba Black, jarang jumpa ni. Wagoba Black, waalaikumsalam. Amara Medina Akwahi, tu dia ya. Orang kata sebut nama beda senang. Noraini Abdul Karim, Ni Azian Mat Soleh ya. Dan yang lain lah ya. Halimah Harun ya. Okey, sebelum tu ingat balik program kita hari ni dibawakan oleh webinar pada 29 jam berapa? 10 pagi hingga 1 tengah hari webinar. Dan berpuluh-puluh yang mendaftar. Semalam ada yang mendaftar 20 orang ya, daripada satu agensi. Semua claim melalui HRDF. We can do it for you. Just mention your HRDF registration ke whatever file number, kita buatkan untuk anda. So tak payah bayar apa-apa kepada kami. Just attend, hantar you punya staff 10, 15, 20, no problem. Sebab program ni sangat penting ya. Semalam pun ada ibu bertanya, ada tak program ni Tok Abah kata dah buat dah 3 minggu yang lepas. Tok Abah takkan buat lagi tahun ini ya. Tak larat. Ini untuk program tu anak-anak sekolah. So Tok Abah dah buat dah ya, masa cuti sekolah yang lepas. So kita takkan buat lagi lah. Kecuali mungkin hujung tahun kalau tengok ada situasinya memerlukan, Tok Abah akan buat ikut masalah yang ditimbulkan oleh orang ramai. Mereka minta Tok Abah buat. Ya okey. So come to our webinar pada 29.9. Tok Abah akan terangkan ya, apakah kesilapan asas ya, kesilapan asas dalam berkomunikasi ya. Itu yang penting. Lepas tu mutiara kata tentang komunikasi yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak faham apakah style komunikasi kita. Adakah kita orang yang pasif, orang yang agresif, yang dominan, yang narsisistik, yang peramah, yang pendiam, yang so apa jenis komunikasi kita? Memang yang suka berdebat. Ada yang memang sebab dia ada 2 telinga, dia banyak mendengar daripada bercakap. Ada orang tu macam dia ada tiga mulut, padahal mulut cuma satu, tapi dia macam ada 3 mulut 1 telinga. Dia tak nak dengar tetapi nak cakap. Itu pun style komunikasi. Kita terangkan 13 style komunikasi dan kita tengok aku yang mana ya. Lepas tu kita akan bincang macam nak transform diri kita dari segi komunikasi. Dan yang penting Tok Abah terangkan 11 undang-undang minda. Apa yang berlaku dalam minda kita bila kita berkomunikasi. Dan kita faham undang-undang minda ni, kita punya komunikasi berubah. Ya, bagaimana kita nak memujuk bos menggunakan gelombang minda contohnya. Bagaimana kita nak selacikan roh dengan menghantar gelombang yang positif ya, menggunakan mental vibration. Komunikasi yang paling berkesan bila orang dapat faham apa yang kita niatkan sebelum kita cakap. Kita nak sampaikan sesuatu, belum cakap orang dah faham. Macam mana tu? Ada caranya. Ada caranya. Terutamanya kalau nak dekat bos, nak tegur staff. Ya, bos nak tegur staff kadang dia takut sensitif, kecil hati. So dia tegur melalui gelombang minda. Subhanallah, powerful. Ya, Ajan Zainon dari Singapura ya. Tok Abah nampak tadi tak perasan, dia tak sebut. Ya. So, ini Tok Abah akan bincangkan, dan of course kita akan bincangkan 33 tips untuk komunikasi yang berkesan agar bos sayang, rakan sekerja sayang, pelanggan ataupun orang awam sayang. Okey, come. Tok Abah webinar ya. Mungkin inilah kali yang Tok Abah buat kali tahun ni pun, tahun ni tak buat lagi dah. Ya, mungkin kalau dah tak panjang umur ini ya. Cikgu Kutut Mulim pun dah masuk. Kalau mungkin ni kali yang terakhir Tok Abah buat sepanjang hayat, be careful. You better come. Takut tak dapat ilmu yang Tok Abah nak tinggalkan sebelum meninggal dunia. Umur dah 71, how much longer can you go? Alright, come. Tok Abah webinar pada 29.9. Ada link kat komen di pin ke atas sekali. Dah ramai orang mendaftar ya, dan Tok Abah dah buat berpuluh tahun. Ni siri yang ke berapa puluh tak tahu, berapa ratus. Dan of course semuanya updated information.
2021 dan 2022 punya website yang Tok Abah rujuk. Jadi maklumat yang terkini mudah-mudahan dapat membantu insya-Allah ya. Okey. So Zainab berkali kata yes, pakai gelombang minda. Muhammad Saleh Cik Mat dah masuk, Marzati Muhammad Isa, Rafidah Muin dah masuk, Zainab Hasan. Okey. Nombor 23, jika tak jaga diri kita, takkan mampu nak jaga orang lain. Kita tak jaga kebersihan diri kita. Lepas tu kita nak nasihat anak-anak ke, ahli keluarga ke untuk jaga kebersihan. Tak jadinya. Kita kena ubah diri kita 360 sebelum kita nak merangsang orang lain berubah. Pemimpin yang layak dihormati, kata Imam Ali, Zainal Ali radhiyallahu anhu, ialah orang yang sibuk cari kesilapan, kekurangan ya, yang dirinya dan betulkan dirinya sampai tak ada masa nak cari kesilapan orang lain. Jadi kita betulkan diri kita, jaga diri kita. Ya, kita nak sayang orang, tapi kita benci diri kita. Ada ke orang benci diri? Ada. Badan sihat, dimasukkan asap, dimasukkan nikotin, dimasukkan benda yang beracun, yang majlis fatwa dunia telah mengatakan haram. Alah, kau jangan apa ada ke? Isap rokok tu kan mensabotaj diri. Ya, nyawa dah elok-elok, ya, badan sihat, dimasukkan benda-benda yang boleh membawa penyakit termasuk kanker, kanser dan 40 penyakit lain. Ikut kajian Didi Zari, terima kasih. Syafi'i dah masuk ya, Emma Hatun masuk, dan Syuera Patricia, Mona Maria, Ina Zalina tadi tak sebut tadi ya, Ina Zalina. Okey. So kita jaga diri, betulkan diri kita sebelum kita nak mempamerkan kasih sayang ke orang lain, dan jangan sabotaj diri. Exercise, berdiet ya, jaga penampilan, bersihkan diri kita, jaga diri kita. Jadi kita mampu untuk memberikan kasih sayang ya, dan menambat hati pasangan. Maaf ya, ada orang komplain sebab pasangannya memang berbau, BO-nya, mulutnya ya. Ada orang yang maaf ya, sampai bertahun tak bersama sebab dia tak tahan dengan bau badan, bau mulut pasangan ya. So do something about it. Saya jumpa doktor, nombor pakar kalau ya. Dan of course, kalau dia dah buat semua tapi masih berbau, buat semua tapi masih bau, cuba check it out. Mana tahu ada masalah paranormal. Ya, ada. Yang Tok Abah jumpa kes paranormal ya, yang memang gosok gigi apa semua, pakai perfume tapi baunya bau macam, maaf ya, bau macam bangkai. Which is not normal, not logical lah. Bau mandi, gosok gigi dengan floss, dengan itu, dengan macam-macam, dengan perfume yang dia pakai, tapi orang dekat macam bau mayat, bau bangkai. Jadi macam mana ya? Nah, ekologi tak logik. So rupa check punya percaya ada gangguan paranormal. So be careful ya guys. So kena check ya. So Helmiza kata betul, jangan sabotaj. Jadi Cik Hani, Jordan D. Kenneth dah masuk, terima kasih. Syah Awang dah masuk, terima kasih banyak-banyak ya. Okey. Ya betul, umur rahsia Allah, tapi Nabi yang pesan. Umur rahsia Allah sampai 90-an betul, tapi Nabi bersabda, hadis sahih, umatku akan hidup sekitar 60 hingga 70 tahun. Nabi bersabda. Dan Tok Abah based on that hadis, Tok Abah cakap orang yang umur 60-an 70-an ni bersedialah. Anytime can go. Budak umur 10 tahun pun can go. Baby umur 10 hari pun can go. Memang ada 2-3 kes yang 80, 90, 100 tahun. Ada. Tapi berapa persen? Majority, tengok kawan-kawan kita, mak bapak kita atau nenek kita, majority meninggal dunia umur berapa? 60 hingga 70 based on the hadis. Ya, so itu sebabnya Syawang, your comment is valid. Ya, umur rahsia Allah, tetapi Nabi pesan umatku hidup antara 60 hingga 70 tahun. Ya, wallahu alam. Okey. Toba bukan nak berdebat dengan anda, cuma nak betulkan kita punya pegangan. Memanglah, memang Allah yang tahu. Siti Salihah Izhar, terima kasih. Saimah Tahir, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, tip nombor 23 menambah hati pasangan, jaga diri kita. Bersihkan diri kita. Ya, kawal diri kita, sihatkan, wangikan, ya, didik. Ya, janganlah kita sabotaj diri sampai orang pandang kita macam maaf ya, macam letak otak kat lutut. Memang tak nak fikir langsung. Seperti kata Profesor Tok Abah lah, kan Tok Abah dah cakap you all banyak kali kan. When you are silent, I thought you are stupid. But when you open your mouth, I am very confident you are confirm a stupid person. Ya, masa kau diam, aku nampak macam tak pandai, macam bodoh. Tapi bila buka mulut, confirm kau bodoh. Nampak? Itu gurau tak gurau, tapi check it out. Itu sebabnya bercakaplah yang baik-baik.
Kalau tak ada benda baik yang kita nak cakap, lebih baik diam. Siapa kata? Sabda Nabi SAW. Mafhum. Maksud sabda Nabi. Naklah bercakap. Nak bercakap yang baik ni macam mana? Kita kena fikirlah dulu. Aku cakap ni penting tak penting? Elok tak elok? Betul tak betul? Tepat tak tepat? Dan perlu tak aku sampaikan pada orang ini? Perlu tak? Kalau perlu dan benda penting dan tepat, silakan. Dan menerima kebaikan. Lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Bak kata seorang sarjana guru tabah, silence is golden, but if you can improve the silence by talking, please do talk. Diam diri itu ibarat emas, tapi berkata yang baik-baik itu ibarat berlian, diamond. Diam itu ibarat emas, bercakap yang baik-baik. If you can improve the silence, then talk. If you cannot improve, it is better to be silent. You cannot improve it. Kalau buka mulut, makin parah situasi, makin tak elok, makin orang menyampah, makin berdosa, diam. Berkatalah yang baik-baik. Ya, kalau tak ada benda baik kita nak cakap, diam. Alright? Itu contoh. Jika tak jaga diri kita, takkan mampu nak jaga orang lain, nak sayang orang lain. So, sayangi diri, jaga diri. Sebelum kita sayang orang, jaga orang. Tip nombor 23, nak menambat hati pasangan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey ya? Malam tadi Tok Abah terlupa. So, Tok Abah makan pukul 12.30. Tok Abah makan Kodisi Plus. Yang ada Cordyceps militaris. Ada banyak antioksidan kat herba tu. Yang akan, yalah, alhamdulillah membantu membetulkan urat saraf, ya, membantu, ya, dan sehat. Lutut Tok Abah pun nampak boleh berjalan dengan agak ringan berbanding dulu. Subhanallah, ya. Terima kasih Nak Anis. Yang ni memang Tok Abah dah amalkan dia, dah masuk 5 bulan dah. Memang senang, ya. Semalam ke 2 hari lepas berjalan ke airport, ya, daripada gate nombor 11B, ya, B11 sampailah ke out, ya, jauh tu, ya. Sempat tinggal beli refill untuk Tok Abah punya Mont Blanc ni, orang hadiah 20 tahun yang lepas. So Tok Abah masih gunakan dengan sangat efisien, tapi nak cari refill di seluruh Lembah Kelang tak ada. Kena tengok ke airport. Yang tak berdapat ke airport. I try to find the refill, there's none. Oh, we have a lot. So Tok Abah beli 4 batang. 4 batang refill. Ya, Tok Abah kata, since you are a good salesperson, I buy 2 set. 1 set 2 batang. Ya, so sempat tu beli tu, Tok Abah pula singgah beli coklat yang untuk dirinya, untuk cucu-cucu. So Tok Abah berjalan dalam 1,500 langkah kot, ke airport saja 1,500 langkah kot. Tapi alhamdulillah lah. So selalunya ya Allah sakitnya, tapi sebab, ya, asbab dengan bantuan asbabnya, ini semua Allah punya kuasa. So kondisi plus maka ringan, ya, alhamdulillah. Dan ramai puluh ribu yang telah mereport pada Tok Abah mengatakan mereka dapat kesan yang positif. Alhamdulillah, ya. Okey. Terima kasih Nurani Misbah dengan komen anda. Maria Ismail, Mr. Moringa Olivera, Singapura. Wah, Moringa ni Allah, apa nama bahasa kita, daun apa? Daun semambu. Daun semambu, ya Allah, payahnya nak ingat. Moringa ni daun semambu sebenarnya. Tapi dia punya khasiat moringa ni luar biasa. Kalau ada orang minum teh moringa ni sangat bagus untuk kesihatan, ya, sebagai asbab. Okey guys. Tip nombor 24. Tip nombor 24 ialah elak mengubah pasangan. You kalau sayang kat pasangan, nak menambat hati pasangan, jangan ubah. Saya nak ubah dia jadi lebih smart, lebih tampan, lebih modern, lebih up to date, lebih woke. Jangan ubah pasangan, ya. Tapi boleh bantu nasihatkan dia untuk ke arah yang lebih ma'ruf, ya, lebih baik, yes. Tapi jangan cuba nak ubah pasangan. Pasangan I pendiam, terus banyak pergi dia training supaya dia pandai bercakap, banyak bercakap supaya peramah. Itu bagikan ilmu, yes, bagus untuk dia berubah, ya, dengan cara dia, ya. Jangan tak siapa boleh ubah diri awak? Nobody can. Only you can change yourself. Allah pun bukan tak boleh. Allah pun takkan ubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mengubah nasibnya sendiri dengan sumber-sumber yang ada pada diri mereka. Allah bukan tak nak, bukan tak boleh. Tak nak. Allah takkan ubah nasib kita kalau kita tak ubah nasib kita sendiri. So how can you change people? When even Allah pun tak nak ubah kita kalau kita tak ubah diri kita sendiri. So jangan sibuk nak ubah pasangan kita, nak ubah orang lain, nak ubah anak-anak, nak ubah bos ke, nak ubah siapa-siapa lah, nak ubah mertua, tak boleh. Tetapi hukum alam, ya, sunatullah. When you start changing yourself, itu Abah cakap dah 1000 kali dah. When you start changing yourself inside out, kita ubah diri kita luar dalam,
Allah akan ubah semua manusia, semua makhluk di sekitar kita seiring dengan perubahan kita. Yang Tok Abah sebut dah ribu kali juga. Kata-kata Jalaluddin Arumi. Semalam aku nak ubah dunia. Aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Semalam. Hari ini aku orang yang bijaksana, aku nak ubah diriku sendiri. Nampak? Itu kata-kata yang sangat dihormati oleh sarjana komunikasi satu dunia. Jangan sibuk nak ubah siapa-siapa pun, ubah diri kita. Jangan sibuk nak mengubah dunia. Ya, kalau awak orang bijaksana, maka ubahlah diri awak sendiri. Itu kenapa kita stres? Salah satu punca adalah kita cuba nak kawal sesuatu yang di luar kawalan. Kita, sebab besok Tok Abah akan bercakap bagaimana mengurus stres di kalangan pemimpin kepada persatuan guru-guru besar dan pengetua, ya. MPSM, ya, Majlis Majlis Guru, tak, ya, Majlis Pengetua, ya, Majlis Guru seluruh Malaysia, Majlis Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, ya, cawangan daerah Kelang. Tok Abah orang Kelang, so mereka panggil tu, Tok Abah kata Tok Abah dah terpanggil. Tok Abah sebenarnya tak buat in class, ya, memang tak larat, tetapi sebab orang Kelang je pasal, Tok Abah akan pergi ke KIK, College Islam, College Islam Sultan Abdul Aziz, ya, Kisas, ya, Kisas di Kelang. Tok Abah akan pergi ke Kelang esok. Program 9 hingga 10.30 pagi. Dia ajak Tok Abah bersarapan. Tok Abah duduk kat Bangi, so kena bertolak daripada rumah dalam 6.30 pagi kot. Ya, so besok memang confirm lah Tok Abah tak buat bila. Okey. Okey, terima kasih Mona Maria, ya, faham, ya. Okey. Ida Zainal, alhamdulillah. Ya, syukur, alhamdulillah, ya. Terima kasih Zainal berkadi. Okey. Okey, so kita ada dua poin lagi. Ialah mengubah pasangan, ubah diri kita. Jangan takut. Ya, kan Tok Abah dah selalu bagi contoh yang sama. Bila suami berubah makin baik, makin baik, rumah tangga tak seimbang. Allah seimbangkan. Allah akan ubah isteri jadi baik, jadi sabar, jadi tenang, jadi matang, jadi tak banyak karenah, ya. Tapi kita ubah dulu. Ya, kita ubah. Jadi ni kepemimpinan melalui teladan, dakwah bil hal, ya. So mudah-mudahan ini akan membantu. Jangan sibuk nak ubah pasangan, ubah diri kita luar dalam secara positif. Allah akan ubah pasangan kita by and by, step by step, ya. Qalilan, ya. Sedikit demi sedikit, ya. Okey. Tip nombor 24. Tip yang terakhir, ya. Untuk hari ini, sebelum tu Tok bayangkan balik program kita hari ini dibawakan oleh webinar komunikasi berkesan di tempat kerja. Dah ramai yang mendaftar, ya. Tak banyak dah. Hari ini dah 20, hari ni 21, ya. Hari ini 21 hari bulan. 21 hari bulan, ya. Program tu 29, so ada tinggal 8 hari aja. Janganlah malam 29 awak register, bukan tak boleh, tapi kesian Cikgu Nazrin. Tapi ramai yang akan register, entah atas sebab apa, mungkin sebab baru dapat kelulusan, ya. Pada pagi 29. Program start pukul 10, pukul 7.30, pukul 8, 5, 10, 15 peserta akan masuk. Biasa tu. Tapi kalau kali ini mudah-mudahan sebab Tok Abah dah komunikasikan pada anda dan merayu, jom kita register awal-awal. Ya, beritahu kawan, beritahu ombak, beritahu batu karang, ya, beritahu pada semualah, ya, pada laut, yang Tok Abah akan buat program komunikasi berkesan, ya, di tempat kerja agar bos sayang, kawan rakan sekerja sayang dan pelanggan orang awam sayang. Ramai orang komplain, bos tak dengar cakap dia, bos overlook dia, bos tak nampak contribution dia sampai naikkan pangkat orang lain dan tak buat kerja dapat naik pangkat, dia tak dapat. Di mana silapnya? Cek, dia pun sebenarnya sentiasa negatif kat bos. Dia kadang-kadang fed up kat bos sampai menghantar gelombang negatif, bos pandang dia pun menyampah. Sebab sayang menarik sayang, menyampah menarik menyampah, benci menarik benci. Nampak? Of course you nampak. So, yalah saya fed up dia sebab dia. So the problem is aggravated. Yeah? You aggravate. So break the vicious cycle. Pecahkan kitaran sengsara. Bos penyampah awak kan dah tahu orang baling tahi kita baling bunga, orang baling benci kita baling sayang, dan sayang pasti mengalahkan benci, pasti. Hukum Allah. Ya, orang buat baik kita buat baik, biasa. Ya, orang buat baik kita buat jahat, ada juga. Itu kurang asyam namanya.
Tapi orang yang hebat, orang buat jahat kita balas dengan baik. Itu hebat. Ya. Orang buat jahat kita balas jahat pun normal juga. Biasalah. Orang buat baik kita balas balik. Biasa. Orang buat jahat kita balas jahat. Biasa kita ignore. Ada. Tapi orang buat jahat kita balas dengan kebaikan. Tak biasa. Luar biasa. Tapi itu yang akan menang. Ya. Dan 30% wanita akan berumah tangga pada orang yang dia benci gila. Tapi orang yang dia benci gila tu menghantar gelombang sayang. Akhirnya syok gila. Khinzir. Kepada orang yang benci gila kat dia. Yang dia benci gila kat orang tu. Ini kajian Tok Abah. 30% girls will marry the man whom they hated most before. Dia benci gila. Tapi orang yang dia benci tu bukannya pergi bomoh. Dia buat baik. Dia hantar sayang. Dia doa. Dia buat kebaikan. Dia banyak senyum. Dia baling bunga. Orang baling tai. Benci. Fed up. Marah. Dia baling bunga. Kasih sayang. Khidmat. Dan kesefahaman. Persefahaman. Wow. Ya. Akhirnya. Bunga mengalahkan tai. Ya. Kebaikan mengalahkan keburukan. InsyaAllah. Ya. So jom kita betulkan komunikasi tempat kerja ya. So sama juga dengan kawan sekerja. Sama juga dengan pelanggan, dengan orang awam yang kita beri khidmat pun kadang-kadang kita ada isu dengan mereka. Macam mana nak betulkan? Come to our webinar, Tok Abah punya webinar pada 29/9 pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari secara webinar dan semuanya boleh dibayar melalui HRDF. So jika memang kebanyakan syarikat semua ada mencarum kat HRDF, so come, just give their reference number seperti yang ada syarikat yang dah buat tu, 20 orang dihantar, semua paid for by HRDF. Ya. Syarifah Habibah, terima kasih. Siti Salihah Izhar, terima kasih. Ini apa ni? Tak nampak ya. Dari tulis Jawi ya. Tulis kecil sangat ya. Hati ni ke Azim ya. Hati Fi ya. Tu apa tak nampak sebab ni kat handphone jadi kecil sangat. Ya, mata orang tua ya. Nurul Fatin, Mazlina dah masuk, Nurani Misbah dah masuk ya. Alwani Abdul Kamis Avenis ya. Alhamdulillah. Baik. So come join Tok Abah pada webinar pada 29/9. Ada link kat komen pin kat atas tu ya. Dan datang ramai-ramai insya-Allah ya. Pasti membawa kebaikan ya. Terpulang pada anda. Tapi insya-Allah lah Tok Abah akan kongsi 150 tip dengan doa-doa sekali. You cannot go wrong there insya-Allah. Ya. Okay. So tip yang terakhir untuk hari ni. Walaupun kita baru tengah jam lebih sikit, tapi sebab ada technical problem tadi, kita start tadi pukul 7.13. Ya, tadi tak boleh nak pakai laptop, kena pakai handphone. Ni kan nak bawa ke office, dah check di mana silapnya. Ya, okey. So tip nombor 25, semalam tak rujuk kata-kata kajian dari pakar psikologi dunia. Apa cara nak membentuk hubungan kasih sayang? Dia kata apa? Bentuklah hubungan holistik, ya. Bukan sekadar hubungan seks, dia kata. Ini untuk orang yang bersuami isteri ya. Dia kata kadang hubungan seks tu sangat penting, tetapi hubungan yang holistik ya. Dia hubungan dengan penuh kasih sayang, khidmat, nasihat ya, berbual, kongsi derita, kongsi gembira, kongsi masalah, kongsi hutang, kongsi wang pencen. Tok Abah dengan Tok Mak kongsi wang pencen. Wang pencen berkongsi ya. Yalah dah besar apa nak buat. Sekarang Tok Abah ni ditaja oleh anak-anak. Anak-anak yang menaja kami lah ya. Kita nak bayar. Jangan. Abang, Mak jangan sibuk nak bayar. Ya apa tokonlah minta tu Abah belikan, kata anak kepada cucu ya. Don't ask money from Tok Abah. Tok Abah ni adalah duit pencen sikit-sikit. Ada. Ya. Janganlah sampai tak ada peluang Tok Abah, Tok Mak nak belanja anak cucu. Adalah sikit-sikit ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. So bentuk hubungan yang holistik. Ya, hubungan yang menyeluruh. Ya, artinya fizikal dengan berkomunikasi dengan sentuhan rohani, dengan betulkan amalan, kongsi doa, kongsi zikir ya, dan sebagainya. Pesan memesan ya. Macam Tok Abang buat semalam persediaan ya untuk rakaman dengan Kopetro ya, Kopetro punya geng, Koperasi Petronas. Tok Abah pesan bagaimana nak menjadi orang yang berjaya instan cemerlang dunia dan akhirat. So bagaimana nak menenangkan hati. Ini semua isunya. So jangan tinggal Quran, jangan tinggal doa, jangan tinggal zikir. So kita kongsilah dengan pasangan ya. Sebab maaf ya, bila Tok Abah berbual dengan ramai kaunselor, ramai ustaz
yang di pejabat agama, ya, ramai naib-naib kadi, ramai kadi-kadi. Apakah punca konflik rumah tangga? Tok Bah pun memang setuju sebab dah buat kajian. 98%, 97% konflik rumah tangga sebab suami atau isteri atau kedua-duanya tak jaga solat. Jadi kita kena pesan-memesan, ya. Tok Bah kemarin dihantar oleh guru Tok Bah, namanya Pak Angku. Pak Angku hantar satu video, ya, orang yang kudung tangan ambil wudu. Allah, menangis Tok Bah. Menangis Tok Bah tengok video, ya. Tok Bah kongsi kat nama WhatsApp keluarga. Bagaimana seorang yang kudung, dia ambil air dengan mulut, ya. Dia ambil air dengan mulut melalui gayung, ya, yang dibocorkan. Lepas tu dia letakkan air tu dalam atas tapak tangan. Lepas tu barulah dia basuh mukanya ke apa ke, berkumur-kumur. Dia kumur-kumur pun kat air yang bukan tapak tangan, kat tapak kaki. Tapak kaki yang dia satukannya macam pakai tangan, dia tak ada tangan, kudung dua-dua. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bah sangat terkesima, sangat insaf, ya. Orang yang kudung pun punya susah nak ambil wuduk tapi tak tinggal solat. Anda dan Tok Bah bagaimana? Dan pernah Tok Bah sebut dulu kan, kajian Tok Bah ramai, tak payah sebut peratus lah, nanti jadi isu. Tapi ramai, ya, lebih daripada 50% lah orang Islam di Malaysia yang tak jaga solat 5 waktu. Ramai, ya, yang tak jaga solat 5 waktu. Solat 1 waktu, 2 waktu, ujung minggu tu hari yang sembahyang hari Jumaat, ya, setahun sekali dia sembahyang raya, dua raya sembahyang. Itulah dia sembahyang dia. Sembahyanglah, tapi tak jaga solat 5 waktu. Jangan kata, Fadlah kamu tak kata 50% lebih orang Malaysia tak sembahyang. Tak kata tak sembahyang, tak jaga solat. Ya, dengar tu, ya. Jangan awak viralkan benda yang tak betul. Kan dapat dosa kering aja. Sampai kiamat dapat dosa tu. So tak kata apa? Ramai lah. More than 50% yang tak jaga solat 5 waktu. Kalau cakap Tok Bah ni tak kena pada awak, alhamdulillah. Tapi kalau kena pada awak, check it out. Jangan sombong sebab awak dan Tok Bah boleh mati anytime. So takkanlah tak insaf. Ya, tengok orang kudung, tengok orang cacat, tengok orang yang tak nampak, ya, macam OKU, ya, orang kurang upaya dan sebagainya, orang kelainan upaya, dia jaga solat. Malulah awak dan Tok Bah yang sempurna ni. Allah, ya, tolong ya. Sebab kalau kan kata Imam Syafi'i, kalaulah pasangan awak ni kalau belum nikah, kalau pasangan awak ni, orang yang awak cinta ni, tinggalkan Allah, segera tinggalkan dia. Kalau Allah pun dia tinggalkan, ini kan pula kamu, kata Imam Syafi'i. Dan imam-imam lain pun ada cakap yang lebih kurang sama. Kalau Allah pun ditinggalkan, ya, you betul tinggalkan dia segera. Sebab Allah pun ditinggalkan, ini kan pula kamu. Tapi tak, dia sayang kat I. Ya, well, ya. Okay, baik. So guys, bentuk hubungan yang holistik, yang menyeluruh, ya, hubungan yang luar dalam, fizikal, mental, psychological, social, ya, untuk dengan pasangan, mudah-mudahan akan menambat hati mereka. Kadang benda kecil yang kita buat, benda kecil tapi cara konsisten, ya, maka mereka akan sayang. Tapi kalau kita buat kesilapan kecil tapi konsisten, alamak, kuih udung baling kat dia, jentik kat dia, kuih udung jentik kat dia, kecil lah tapi konsisten. Jengkel tak ada, menyapa kat dia. Okay. So buat benda baik, cara konsisten, elakkan benda buruk yang awak lepas-lepas konsisten buat. Putuskan, break the vicious cycle, break the bad habit. Mudah-mudahan anda akan dapat menambat hati pasangan dengan lebih bermakna. Okay, insyaAllah, ya. So happy birthday, happy anniversary, happy working day untuk mereka bekerja, happy buat kerja-kerja amal untuk mereka yang dah bersara ataupun yang banyak buat kerja amal walaupun belum bersara, ya. Buat yang terbaik, ya. Kalau kebetulan hari ini hari lahir, selamat hari lahir. Ya, kalau anda sakit, ya, jaga kesihatan, makan ubat, ikut nasihat doktor dan banyak bertaubat. Bukan perli awak banyak dosa, tapi semua penyakit kita orang awam disebabkan dosa kita yang lalu. Ya, itu ada hadis yang berkaitan dan ada kata-kata daripada Khalifah Umar Abdul Aziz. Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa dan rawatannya adalah bertaubat. So guys, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.